selesai masalah kita. 这50-60年要在一起。 Dan selama 50-60 tahun itu kita harus tinggal sama-sama. 所以2个人要学习沟通， Karena itu dua orang ini harus belajar komunikasi. 而且要敬重对方。 Kita harus menghormati pasangan kita. 很多人不了解一件事， Banyak orang tidak menyadari satu hal. 因为只有我是人， Yang selama aku, 他不是人， akulah manusia, dia bukan manusia. 我很重要， Aku penting, 他不重要。 dia nggak penting. 我的是对的， Aku benar, 你的是不对的。 aku salah. 我告诉你，每一个都是人， Saya mengatakan semua kita manusia, 都是上帝所创造的。 ciptaan Tuhan. 把你创造成这样， Tuhan menciptakan kau seperti ini, 把你创造成那样， menciptakannya seperti itu. 我们每一个人都不一样。 Kita semua berbeda. 问题是全世界70亿人口， Soalnya, tapi masalahnya di seluruh dunia ada 7 miliar manusia lebih. 神就特别安排这个人跟你在一起。 Dan Tuhan secara khusus mengambil orang inilah yang bersama dengan Anda. 你说我真倒霉啊！ Seperti atau celaka saya. 我跟你讲，他可能比你更倒霉。 Saya mengatakan dia mungkin lebih mungkin dari Anda. 要敬重对方， Kita harus menghormati pasangan kita 上帝所配合给你的， yang Tuhan berikan kepada Anda. 那你要敬重他。 Kita harus menghormati dia. 怎么敬重呢？ Bagaimana? 就是要沟通， Harus 一 komunikasi. 定要花时间沟通。 Sediakan waktu untuk komunikasi. 有一本书讲到 love language 有5种， Ada sebuah buku membahas tentang 5 bahasa kasih. 人表达爱的方式有5种， Cara manusia mengungkapkan bahasa kasih itu ada 5 cara. 因为每一个人感觉爱的感觉都不一样。 Karena setiap orang merasakan ekspresi kasih itu dengan cara yang berbeda-beda. 但人家已经整理出来，大概有5种。 Dan sudah klasifikasi ada 5 jenis bahasa kasih. 有一种人哈，当他感觉你送他东西，他就感觉你爱我了。 Ada sejenis orang yang akan merasakan bahwa ketika Anda menghadiahkan sesuatu kepada dia akan merasa aduh kamu kasih saya. 那有的人呢，是你帮他做事，服务他，他就感觉你爱他了。 Ada orang yang merasa kalau kita menolong dia, melayani dia, membantu dia, itu artinya kita mengasihi dia. 有的人呢，是你摸他，他就感觉你爱他了。 Ada orang yang merasakan kalau dia disentuh, dia dipegang, itu artinya dia dikasihi. 那有的人是你要跟他坐在一起讲话，他就感觉你爱他了。 Ada orang yang merasakan bahwa kita ketika kita bersama-sama dengan dia, kita ngomong-ngomong sama dia, itu artinya kita mengasihi dia. 可是有的人呢，是他要跟你有很深的沟通，很深内心很多的沟通，他就觉得你爱他了。 Tapi ada juga orang yang merasakan bahwa dia harus meluangkan waktu yang sangat dalam, banyak yang sharing hal-hal yang dalam bersama-sama, itu artinya baru mengasihi. 你知道每一个人都不一样。 Sudah tahu semua orang berbeda-beda. 那我现在问你， Saya mau tanya, 你自己是怎么样的？ saudara tipe bahasa kasih yang mana? 你怎么样会感觉别人爱你呢？ Saudara bagaimana merasa orang lain mengasihi saudara? 每一个人都不一样。 Tiap orang beda. 你怎么样可以感受到爱？ Bagaimana saudara bisa merasa dikasihi? 知道自己怎么样会感觉到爱，就这5种而已啊。你知道你自己怎么样感觉到爱的，请举手。 Ya, ada 5 bahasa kasih. Siapa yang sudah mendeteksi bahasa kasihnya sendiri? Angkat tangan. Yang sudah tahu bahasa kasih gua ada di mana nih? Angkat tangan. Yang sudah mengerti. 你们都不知道啊？ Yang lain nggak tahu ya? 知不知道？ Sudah tahu. 那如果你不知道的话， Yang tidak tahu, 你婚姻不美满是很正常的事。 maka kalau dalam keluarga tidak begitu harmonis itu wajar-wajar saja. 因为你都不知道你怎样感觉到爱。 Karena saudara sendiri tidak tahu bagaimana saudara merasa dikasihi. 啊，更困难的是， Yang lebih susah adalah 你知不知道你的配偶怎么样会感觉到爱？ apakah saudara tahu bagaimana pasangan saudara merasa dikasihi? 如果你不知道他怎么样会感觉到爱， Kalau saudara tidak tahu bagaimana dia merasa dikasihi, 你怎么做他都没有感觉。 saudara bikin apapun dia nggak merasa dikasihi. 所以你应该问你的太太或问你的先生， Karena itu saudara harus bertanya pada istri saudara atau suami saudara, 我怎么样对你会感觉到我爱你呢？ saya seperti apa kepada anda baru anda tahu saya dikasihi, 我跟你讲，你一定要 anda 问他， dikasihi. Saya minta anda harus tanya dia, 因为你会问他， karena kalau saudara tidak tanya dia, 你以为你爱他了， saudara menyangka saudara sudah mengasihi dia, 他没有感觉到你爱他。 tapi dia nggak merasa saudara sayang sama dia. 像我很喜欢送我太太花， Sama seperti saya senang sekali menghadiahkan bunga sama 哇， istri 我 saya. 想到我太太，我都好高兴哦， Saya setiap kali kalau ingat istri saya senang. 我就买花给她。 Saya beli bunga untuk dia. 这是干什么？ Dia tanya ngapain beli bunga? 我送你花， Saya kasih bunga buat kamu. 我找麻烦嘛。 Ngapain saya repot-repot? 他说要花干什么？
air, 最后话还要死掉， akhirnya bunganya layu. 我就知道他原来不要好。 Saya tahu ternyata dia nggak suka bunga. 那如果我替他洗碗呢？ Tapi kalau saya bantu dia cuci 我 piring, 就想说你够辛苦了， saya bilang bantu kamu sudah sangat repot. 我来帮你洗碗， Saya bantu cuci 你 piring. 说不要让我自己洗。 Kamu sudah saya cuci sendiri. 我说你去休息，我来洗碗。 Kamu istirahat, saya cuci piring. 他说不需要。 Nggak perlu. 后来我才知道，我帮他洗碗，他也不是觉得我爱他。 Karena itu saya tahu kalau saya bantu dia cuci piring itu bukan dia tidak merasa saya mengasihi dia. 我刚才不是说我一天到晚抱他吗？ Dan tadi saya mengatakan saya suka peluk dia. 你知道我抱他抱30几年了， Saya sudah peluk dia 30 tahun lebih. 我每次看到他我就抱他。 Setiap kali saya lihat dia saya peluk dia. 你抱他的时候， Sekali saya peluk dia, 就这样给我抱， dia begini dia 我就抱 peluk. 他， Saya peluk dia. 他的手也不会抱我一下。 Tapi tangannya juga nggak peluk balik peluk saya 你 kayak 怎么没有 bapak. 像我这种人呢？ Gimana ada orang kayak gini? 因为这样他不会感觉到爱， Karena seperti itu pun dia tidak merasa 那什么 dikasihi. 叫做感觉到爱呢？ Nah, cara gimana dia baru merasa dikasihi? 就是我把我心里面所有的话都跟他讲， Nah, ketika saya menceritakan segenap isi hati saya buat dia, 他觉得你爱我了。 dia merasa bahwa itulah dia dikasihi. 有一次我跟另外一个牧师到别的国家去案例牧师， Satu kali saya dengan seorang pendeta yang lain ke sebuah negara untuk melantik pertapisan pendeta. 我们两个坐飞机回来， Kami berdua naik pesawat pulang, 在曼谷转机，在曼谷的北口转飞机。 dan transit ganti pesawat di Bangkok. 那我就说你坐一下，我去买一个东西。 Dan saya bilang kamu tunggu sebentar saya mau 他说你买什么东西呢？ beli apa? 我说过几天我们结婚周年了啊，我要去给我太太买一个东西。 Saya mengatakan lewat beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun pernikahan kami. Saya mau beli satu hadiah buat istri. 然后我们就聊了一样， Kemudian kami 我 sharing-sharing. 就说你可不可以给我建议，给我太太买什么东西？ Dan saya bilang kasih saya masukan dong mau beli tusuk, kasih tusuk mau beli apa buat 你 istri. 说这种东西你为什么要问我呢？ Hal yang kayak gini masa kamu tanya saya? 我说因为我很少买。 Saya bilang karena saya jarang beli hadiah buat istri. 他说你的日子怎么这么好过呢？他说你的日子怎么这么好过啊？ Dan dia bilang gimana kamu bisa melewati hari-hari dengan baik kalau kamu sering kasih kado buat istri? 他说你太太可以接受你这样吗？ Emang istrimu bisa terima kamu kayak gini? 我说那不然怎么样呢？ Saya bilang kalau tidak gimana? 他就讲他自己， Dan dia mengatakan, 他说你知道吗？ kamu tahu nggak? 他说我每一年要买很多的礼物给我太太， Tiap tahun saya harus banyak beli hadiah buat istri. 结婚纪念日，结婚纪念日， Hadiah ulang tahun pernikahan, 他的生日 hadiah ulang tahun dia, 啊，母亲节 hari ibu, 啊，情人节。 hari Valentine. 他说每一个节日我都要送我太太礼物， Itu semua hari besar harus kasih hadiah buat istri. 或者请她去吃一顿饭， Dan pun hadiah untuk makan 或者是去买一张卡片。 atau beli sebuah kartu. 他说总是我一定要做。 Itu semua wajib saya lakukan. 他说如果我不做， Kalau sampai kelewatan, 我太太就会生气， marah istri saya. 说你到底爱不爱我？ Kamu ini saya atau tidak sama saya? 我说我30年都没做这一个。 Saya bilang selama 30 tahun saya nggak bikin yang ini. 他说你这个人怎么这么不爱太太？ Saya bilang gimana kamu mengasihi istri? 我说为什么要像你这样才是爱太太呢？ Saya bilang kenapa harus kayak kamu baru 我说 artinya 每一个 istri? 人不一样啊。 Dia orang beda. 他就说那你太太怎么样？ Dan dia tanya istrimu gimana? 我就跟他说我太太是怎么样的。 Dan saya ceritakan istri saya seperti apa. 我送她礼物，她不会感觉到。 Saya kasih dia nggak merasa dikasihi. 感谢赞美， Puji Tuhan. 所以我不需要买钻戒， Jadi saya nggak perlu berlebihan. 我不需要送她东西， Saya nggak perlu kasih hadiah. 我抱她她也不有感觉。 Saya perlu dia juga nggak merasa apa-apa. 我帮她洗碗也没有用， Saya cuci piring juga nggak 我 merasa. 就告诉那牧师， Saya kasih tahu pendeta 我 ini. 说你知道吗？ Kamu tahu? 我说我最多不能超过3天， Saya 不 itu 能超过3天。 paling banyak nggak bisa lewat 3 hari. 我需要把我内心所有想过的东西，在我对太太面前全部说出来。 Saya perlu untuk menceritakan seluruh pikiran saya untuk hati saya kepada istri saya semuanya. 您不觉得我很可怜啊？ Apakah Anda merasa saya ini sangat kasihan? 我太太需要知道我心里想的每一件事情。 Istri saya perlu mengetahui seluruh pikiran dan isi hati saya. 所以你知道吗？我来印尼服侍， Saudara tahu kalau saya kembali ke Indonesia, 我几乎1、2天就打电话给我太太， ya maka satu hari saya pasti telepon sama istri. 我就跟她说我今天碰到谁了。 Saya cerita hari ini saya ketemu siapa. 我在那边跟他讲到， Saya di sana khotbah. 我在那边讲到他们的反应怎么样？ Saya khotbah di sana respon mereka 今天有 gimana? 人请我吃饭， Akhirnya ada orang ngajak saya makan. 吃了面， Makan
mie. 哎呀，那个面不是很大， Mie-nya nggak begitu pedas. 哦，可是呢，后来我就加了辣椒， Tapi kemudian saya tambah cabai. 就很好吃。 Wah, enak sekali. 啊，晚上有一个人又请我吃 Lalu 饭， ajak saya 他 makan. 请我吃饭的时候呢，玩的很漂亮。 Tempat kita makan itu sangat bagus. 他点了什么？点了什么？ Apa yang dia pesan menu-menunya saya kasih 我 tahu. 旁边坐的是谁？ Dan sebelah saya siapa? 这有什么好听的？ Apakah yang kayak gini enak didengar? 可是我太太觉得你好爱我， Tapi istri saya maksa, aduh kamu sayang banget ya sama saya cerita-cerita yang gini. 她要参与我生活当中的每一件事情， Dia ingin mengetahui seluruh bagian dari kehidupan saya. 她要知道我心里面想什么事情。 Dia ingin tahu hati saya sedang berpikir tentang apa. 我就跟那个牧师讲说，我太太是这样。 Dan saya kasih tahu pendeta itu istri saya kayak gini. 那个牧师说，还好我太太不是这样。 Pendeta itu untung istri gua gak kayak gitu. 他说我愿意每一年买很多礼物给她。 Saya lebih rela tiap tahun beli sejumlah hadiah-hadiah yang banyak buat dia. 你太太我受不了。 Kalau istrimu kayak istrimu, gua gak bisa hidup kayak gitu. 从那一天开始，他就非常佩服我了。 Dan sejak hari itu dia begitu mengagumi saya, salut sama saya. 他非常佩服我。 Dia sangat salut sama saya. 每一个人不一样， Dia orang beda. 你一定要知道你怎么样有爱的感觉， Kamu harus tahu bagaimana perasaan kamu dikasih. 而且你也要知道对方怎么样有爱的感觉。 Dan Anda juga harus tahu bagaimana pasangan Anda merasa dikasih. 这个沟通， Itu artinya komunikasi. 要沟通， Komunikasi. 花时间沟通。 Sediakan waktu dan berkomunikasi. 我们刚刚结婚的时候， Ketika kita baru menikah, 非常的忙， kita sangat sibuk. 因为我一方面在外面工作， Karena saya di luar itu masih bekerja. 那我又在教会有很多的服饰， Saya juga di dalam gereja banyak pelayanan. 然后我还在读书， Dan juga saya masih sekolah. 所以我就每天很忙。 Jadi saya setiap hari sangat sibuk. 可是我们觉得沟通很重要， Tapi kami merasa bahwa komunikasi itu sangat penting. 可是又找不到时间， Tapi kami juga susah menemukan 所 waktu. 以什么时间呢？ Sehingga waktunya seperti apa? 每次我在洗澡的时候， Setiap kali waktu saya mandi, 我太太就坐在旁边， istri saya duduk di 就 samping 跟我讲话， ngomong sama saya. 然后换她洗澡， Gantian dia mandi, 我就坐在旁边， saya duduk di samping 然后这样讲话。 ngomong lagi. 30年， 30 tahun 我们每次都这样。 kamu ini selalu begitu. 她在洗澡， Dia lagi mandi, 我坐在那边， saya duduk di situ. 不是在看她洗澡， Bukan liatin dia mandi, 虽然她是很漂亮， walaupun dia sangat cantik. 但是我相信到80岁的时候， Tapi kalau sampai umur 80 tahun, 她已经没有那么好看， tentunya dia nggak secantik itu lagi. 但是我还会坐在那边跟她聊天， Tapi saya tetap akan duduk di situ untuk ngomong sama dia. 因为那个是我们两个爱的表示。 Karena itulah ekspresi kasih kami berdua. 你一定要知道对方需要什么， Kita harus tahu pasangan itu butuh apa. 他不是要我看他洗澡， Dia bukan pengen dia lagi mandi. 他是要我坐在旁边跟他讲话。 Dia pengen saya duduk di sampingnya dan ngomong. 你知道每一个人都不一样， Setiap orang itu beda. 我太太会让他觉得很舒服， Istri saya merasa kalau seperti itu dia sangat nyaman. 他觉得这样子很好。 Dia merasa ini sangat baik. 我就要用他的方式， Maka saya memakai cara dia. 他的方式不一定是我的方式。 Caranya dia belum tentu cara saya. 如果我爱他， Tapi kalau saya mengasihi dia, 我就要用他的方式， saya harus pakai cara dia. 让他感谢主， Dan puji Tuhan, 他也这样对我， dia juga seperti itu pada 他 saya. 是对我的， Bagaimana dia kepada saya? 他知道我是一个很喜欢服侍的人。 Dia tahu saya seorang yang senang melayani. 他结婚的时候就跟我说， Waktu menikah dia memberitahu saya, 他说以前我嫁给你， izin aku menikah dengan 他 Anda. 说我知道我这一辈子会很辛苦。 Dan saya tahu, saya sadar ke depan saya bisa susah banget. 因为我太太是一个不喜欢出门的人， Karena istri saya adalah seorang yang nggak suka keluar rumah. 她一年365天希望通通住在家里面。 Setahun 365 hari, dia selalu pengen semuanya itu tinggal di rumah saja. 可是以你的个性，以我的个性，以你的个性，以我的个性，以我的那个习惯，以我的习惯，你要做什么？ Itu adalah kebiasaan saya. 他说你是一年360天在外面都没关系的。 Dia berkata, tapi kalau menurut cara kamu itu kalau setahun 365 hari di luar itu nggak masalah. 所以他跟我结婚的时候，他就已经知道这件事了。 Dan ketika dia menikah sama saya, dia tahu masalah ini. 他有一件事没告诉我， Satu hal yang dia tidak kasih tahu. 我后来服侍越来越多， Kemudian pelayanan saya semakin hari semakin banyak. 我就到外面服侍。 Saya keluar ke luar negeri melayani. 我刚开始都一两个礼拜在外面服侍，1年
Tadinya 1 tahun 1-2 minggu pelayanan di luar. 我太太常常跟我说，你不在我就睡不着。 Istri saya mengatakan kalau kamu nggak di rumah saya nggak bisa tidur. 但是他就这样讲而已， Dia cuma ngomong seperti 可 itu, 是因为我都说， tapi nggak ngomong lebih 然后 lanjut. 我就1年有2个月在外面服侍。 Akhirnya 1 tahun saya 1-2 bulan tidak di rumah keluar. 我现在1年有9个月、8个月到9个月没有在家里， Dan sekarang dalam 1 tahun 8-9 bulan saya tidak di rumah. 但是他大概都是陪我1半以上在外面，就是大概我只有大概4个月没有在家里面。 Dan istri saya itu separuh dari perjalanan karena saya dia menemani saya keluar. 我跟他结婚到现在32年， Hari ini kami sudah menikah 32 tahun. 他快要到30年、25年以后才告诉我一件事。 Dan sesudah 25 tahun lebih pernikahan, hampir 30 tahun, dia baru kasih tahu satu hal. 他告诉我什么呢？ Dia kasih tahu saya apa? 他说：“李静，你知不知道你不在的时候我是怎么睡觉的？ Dan dia mengatakan, Licin, kamu tahu nggak kalau kamu nggak di rumah, saya tidurnya gimana? 我说你怎么睡觉？ Gimana kamu tidur? 那当然我知道是我的孩子都陪他睡， Saya tahu anak-anak saya temenin dia tidur. 我只要我在家， Asal saya nggak di rumah, 我有2个孩子， saya punya 2 anak. 小的时候他们2个都陪他睡， Waktu kecil mereka tidur 后 sama-sama 来孩子 sama. 大了， Sesudah anak besar, 他就1个人睡， dia tidur sendirian. 然后另外1个孩子陪他睡， Satu anak 就 temenin. 2个孩子轮流陪他睡。 Nah, 2 anak ini gantian menemani mama. 可是即使是这样，一本这样， Ya biasanya seperti itu. 他也不容易睡着。 Tapi dia juga nggak mudah 特 tidur. 别孩子小的时候，他不容易睡着。 Waktu anak kecil tidurnya nggak mudah. 那我出去的第1天晚上， Ketika saya keluar di malam pertama, 因为他1个人睡不着嘛， karena dia sendirian nggak bisa 他 tidur, 就一直这样子睁着眼睛，一直睁着眼睛， dia terus melek mata, 然后灯打开来， lampu dibuka, 然后一个晚上都没有睡， dan semalaman nggak bisa tidur. 因为他睡不着。 Karena dia nggak bisa tidur nyenyak. 到了第2天， Ketika sudah hari kedua seperti ini, 累得半死。 dia capeknya setengah mati. 可是因为不敢1个人睡嘛， Tapi karena bisa seorang 因为 diri 他一把灯打开来， dia buka lampu. 然后就一直忍耐，一直忍耐，就尽量想睡又睡不着，最后终于睡一下下，第2天就过去了。 Dia tahan-tahan karena udah ngantuk-ngantuk baru tidur sedikit dan lewat 到第3天晚上， sampai malam ketiga. 到了晚上， Sudah malam, 他还是不敢睡， dia masih nggak berani 可 tidur, 是没有办法， tapi nggak bisa lagi, 他就睡着了。 dia ketiduran. 到第4天， Hari keempat, 他因为昨天晚上睡了嘛， karena tadi malam sudah ketiduran, 第4天又没有睡， hari keempat nggak tidur lagi, 第5天又睡一点， hari kelima tidur dikit, 第6天又全部睡着了， hari keenam tidur nyenyak 一直到我回来。 sampai saya pulang. 他告诉我这件事情的时候， Dia waktu berbicara saya hal ini. 已经跟我结婚20几年了。 Sesudah perjalanan pernikahan 20 tahun lebih, 我说你为什么不早点告诉我呢？ saya bilang kenapa dulu kamu nggak kasih tahu? 他说如果我告诉你的话， Kalau saya dulu kasih tahu, 你的服饰就被我限制了。 maka pelayananmu terbatas oleh saya. 我不要限制你的服饰， Saya tidak ingin membatasi pelayanan Anda. 你不仅是我的， Kamu bukan milik saya sepenuhnya. 你是上帝的， Kamu milik Tuhan. 上帝叫你怎么做， Dan Tuhan suruh kamu melakukan apa? 你就怎么做。 Kamu harus lakukan itu. 他说我过得去， Aku bisa tahan semua 所 ini. 以让我觉得好好的吧， Bukankah hari ini saya masih sehat-sehat saja? 这就是爱， Itulah kasih. 这就是敬重， Itu artinya 敬重，敬重对方， menghormati. 你敬重对方。 Kita menghormati pasangan kita. 今天我们婚姻里面最大的困难 Hari ini masalah pernikahan yang paling besar 就 adalah 是自我中心， kita menganggap kita yang penting. 我要这样， Aku mau seperti ini. 你要配合我， Kamu harus ikut saya. 我觉得这样是对的， Aku akan ini benar. 你要改变。 Kamu harus berubah. 袜子不要随便乱丢， Itu pas nanti jangan sembarangan dibuang. 东西要收东西。 Harus rapi. 这个衣服每天都要换， Baju harus ganti tiap hari. 每天都要洗澡。 Tiap hari harus mandi. 你如果不跟我一样， Kalau kamu tidak seperti saya 我就不爱你。 tidak sayang kamu. 这个不是婚姻。 Ini bukan saling menghormati. 我常常做很多的婚前辅导，我做很多婚前辅导，婚前， Saya banyak melakukan konseling pranikah. 我常常跟他们讲， Dan saya sering mengatakan pada mereka, 能不结婚就不结婚吧， kalau bisa tidak menikah, udahlah nggak usah nikah saja. 何必这么辛苦呢？ Ngapain susah-susah? 自己都搞不定啊， Sendirian aja nggak bisa urus. 你要再找一个人找麻烦啊。 Cari satu orang lagi nambah masalah. 可是如果你要结婚， Tapi kalau kamu mau menikah, 那你就要敬重对方。 kamu harus menghormati pasangan kita. 最后 Yang terakhir, 就是你要爱对方， kita harus mengasihi pasangan 爱 kita. 对方要付出。 Mengasihi itu artinya kita harus berkorban.
kita. 你一定要把你所有的爱都倾倒在对方的身 Kita 上。 harus memberikan seluruh kasih kita, cinta kita kepada pasangan kita. 圣经上说， Kita telah katakan, 做妻子的要顺服自己的丈夫。 para istri harus menghormati suami. 我今天不要讲做妻子的怎么顺服丈夫， Saya ini tidak akan membahas bagaimana istri 因为我 menghormati 前 suami. 面都已经说过了， Karena tadi saya sudah mengatakan hal itu. 只要丈夫爱妻子， Asal suami mengasihi istri, 妻子就会顺服丈夫。 maka istri bisa menghormati suami. 你要爱他， Engkau harus mengasihi dia. 上帝是找他来帮助你的， Tuhan memanggil dia untuk menolong Anda. 你要爱他， Engkau harus mengasihi dia. 你要从他的角度来想事情， Engkau harus berpikir dari sudut pandang dia. 你只要好好爱他， Asal engkau betul-betul mengasihi dia. 为他放弃你自己的想法， Rela bagi dia melepaskan seluruh cara berpikir Anda sendiri. 他就会顺服你。 Maka dia akan mentaati Anda. 我们当中做丈夫的， Di tengah-tengah kita ini yang jadi 如 suami. 果你要你的婚姻很好， Kalau Anda ingin pernikahan Anda baik, 你拥有80%的决定权。 maka peranan Anda di dalam menentukan itu kira-kira 80%. 你有80%的决定权， Anda punya 80% bagian penentu. 你只要爱他， Asal Anda mengasihi dia. 我想他会顺服你。 Saya pikir dia akan dengan mudah mentaati Anda. 你先做吧， Lakukan dulu. 当你做了以后， Sesudah kau melakukan, 几年之后， beberapa tahun kemudian, 不要急啊，不要急， tidak apa-apa. Jangan buru-buru. 几年 Berapa tahun 他就会改变了。 dia akan berubah. 等我们改变了， Sesudah tunggu kita berubah dulu, 我们太太就改变了。 istri kita akan berubah. 这是跟先生说的， Saya hanya ngomong pada para suami, 太太不要叫先生改变。 istri jangan suruh suami berubah. 为什么你知道吗？ Tahu kenapa? 因为先生最爱的就是面子， Karena yang paling dihargai sama suami itu adalah harga diri. 他本来要改变的， Dia seperti akan berubah, 你叫他改变， tapi karena ada suruh dia 他 berubah, 就有面子问题， dia punya masalah harga diri. 他就不愿意改变。 Oh, dia nggak gengsi, dia nggak mau berubah jadi. 所以你只能偷偷的鼓励他， Jadi sembunyi-sembunyi kasih masukan sama 他 dia. 说做对了， Asal dia melakukan yang benar. 就是哎呀，你干真好， Puji dia, ini kamu luar biasa 你 seperti 很 ini. 棒， Hah? 你很棒，你很 great， Kamu luar biasa, bagus. 你是一个好丈夫。 Ini suami yang baik. 哇，他就被你鼓励起来啊！ Begitu didorong, 哇， dia 这 sudah 样子来 senang. 越多越好啦。 Dia akan semakin hari semakin baik. 所以做妻子的 Karena itu yang dari istri. 最要紧的， Yang paling penting, 不要给丈夫放面子。 jangan membuat suami nggak punya harga 我 diri. 告诉你，男人就是要面子， Saya beritahu Anda, para pria itu sangat mementingkan harga diri. 你不要给他给面子， Jangan membuatnya kehilangan harga 在 diri. 人前要敬重他， Di depan orang harus hormati dia, 即使在家里也要敬重他。 tapi juga di rumah harus hormati dia. 那你刚才就只能这样做啊。 Maka dengan seperti itu kira-kira itulah yang kau 当你这 lakukan. 样做的时候， Ketika kau melakukan hal itu, 你先生爱你， suami Anda mengasihi Anda. 你就顺服他， Anda pun bisa menghormati 他 dia. 也爱你， Dia mengasihi Anda lebih dalam 你 lagi. 就顺服他， Anda juga turut sama 你 dia. 的婚姻就起来了。 Maka kehidupan pernikahan akan menjadi baik. 求主帮助我们， Kiranya Tuhan menolong 照 kita 着圣经所说的， sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. 让神的话成就在我们。 Sehingga firman Tuhan diterapkan dalam hidup kita. 我们来祷告， Kita berdoa. 亲爱的天父，